اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi lagi hadir ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah lagi. Baik, sebelum kita teruskan dengan kisah Tok Awang ni, di sini saya nak mencelah sikit. Di sini saya nak promote sikit lah. Ada kedai sahabat kita ni, dia ada jual cendol. Saya tengok menarik. Saya memang nak pergi try kat lagi ni. Ini member sekolah saya ni. Dia dia punya location dia ni lepas Pekan Semeling, lepas masjid, depan sekolah Cina. Depan sekolah Cina ni, nama sekolah tu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Ching Chong Semeling. Ching Chong Semeling. Bolehlah siapa-siapa nanti singgah. Lokasi dia tu lagi sebelum Simpang 3, kiri arah Tanjung Dawai, kanan ke Bidong. Kat sini mana orang Sungai Petani. Lupa nak beritahu. Ni belah-belah sini lah, orang SP ke, orang belah Merebuk ke apa semua kan. Kau lalu main singgah kat rumah, kat rumah pula, ingat Hari Raya, kat kedai sahabat kita ni. Cendol dia menarik tengok ni. Nanti kalau dah try, nanti boleh komen-komen kita share-share kepada kawan kita, support kan sesama-sama kita ya. Baik. Kali ini kita akan teruskan dengan episod yang seterusnya daripada Tok Awang, episod yang ke-79 yang bertajuk Mayat Jadi Puntung Kayu. Lama belajar pondok, tinggalkan kampung halaman. Memang Mat Kanun tidak tahu apa-apa mengenai kejadian yang menimpa sepupunya, iaitu Usin Pakau. Sewaktu arwah datuknya Pawang Lamit meninggal dunia pun, dia masih lagi belajar di pondok. Berbelas tahun juga dia dihantar ayahnya ke Padang Panjang belajar pondok sampai banyak kampung di sana yang dijengah. Gemar sangat Malim Tekeh apabila anak itu sebutkan mengenai tenun kain di Pandai Sikit. Ni Pandai Sikit ke Pandai Sikit? Dengan lereng gunung menghijau tersergam di seberang sawah. Bukan setakat jejak kaki di Pantai Sikit. Saya sebut Sikit je lah ya. Kalau tak betul boleh komen, tegur saya di sana ya. Ikut kawan-kawan melihat tenun kain. Baik, saya ulang balik. Bukan setakat jejak kaki di dia sebut pandai ke pantai ni sebenarnya? Bukan setakat jejak kaki di Pandai Sikit. Ikut kawan-kawan melihat tenun kain. Mat Kanun juga jangah juga Danau Singkarak dengan airnya mengalir masuk ke Sungai Inderagiri. Tentu air Danau Singkarak membolos masuk ke laut hingga bertemu Pantai Semenanjung. Sebaik sahaja menjengah Danau Singkarak, debar dada Mat Kanun amat menusuk kenangkan kampung halaman yang lama ditinggalkannya. Sebab itu sebab sangat hatinya tatkala menerima surat dari ayahnya yang memberitahu mengenai datuknya meninggal dunia. Memang terkilan dia tidak dapat menatap wajah arwah datuknya setelah terbujur tidak bergerak apa-apa. Apalagi perhubungan mereka memang sukar. Apalagi perhubungan memang sukar ketika itu mahu balik ke Semenanjung apabila belajar pondok di Padang Panjang. Bukan takat mahu ke Semenanjung sahaja perhubungannya yang sukar. Malah dari Padang Panjang mahu ke Pekan di Padang juga terpaksa melalui jalan berbelok-belok di Lembah Anai ke Lubuk Alung. Sudah. Minta maaf, dia tak berapa jelas kat sini. Dia sebut macam Alung. Tak apa, nanti ikut kita dapat dia punya hint. Sebab itu Mat Kanun terpaksa pendamkan perasaan sahaja setelah berminggu-minggu baru menerima surat beritahu mengenai kematian arwah datuknya, iaitu Pawang Lamit. Sampai bila pun dia tidak lupa tatkala usianya 10 tahun, datuknya lindungkan dirinya dari ditanduk kerbau yang naik minyak. Tiba-tiba sahaja kerbau jantan terlepas ikatan tali, terus menyerbu ke mana-mana. Tatkala Usin Pakau sempat memanjat pokok rambai di tubir, Mat Kanun masih terkial-kial mahu mencari tempat berlindung.
Ketika ini seisi kampung sudah terjerit-jerit melaung sesiapa sahaja supaya berlindung di mana-mana. Dalam masa kerbau gila semakin hampir menghayunkan hujung tanduknya, Mat Kanun melihat datuknya iaitu Pawang Lamit tahankan belakangnya, memeluk dia di perdu pokok rambai. Sebaik saja hujung tanduk kerbau singgah pada rusuk Pawang Lamit, terlambunglah dia ke udara. Tetapi dia terus berpaut pada tanduk kerbau berkenaan. Biarkan cucunya Mat Kanun tidak diserbu berterusan. Dah, lagi cepat ke darat cu. Segera Pawang Lamit menyuruh Mat Kanun larikan diri balik ke rumah. Mungkin malam ni saya akan tersangkut-sangkut sikit sebab dia punya bacaan dia ni tulisan tak apa jelas dan ayat dia memang real lah, 80-an 90-an punya ayat. Jadi saya kena perbetulkan supaya kita yang tahun 2023 ni ada faham sikit Baik, saya teruskan. Tolong, atuk kena tanduk kerbau. Sekaligus pula Mat Kanun menjerit sekuat hati, diikuti oleh Usin Pakau yang ketakutan di atas dahan pokok rambai. Tak apa, biarkan atuk di sini. Pawang Lamit menggesa Mat Kanun segera balik saja ke rumah. Jangan biarkan atuk ditanduk kerbau. Usin Pakau juga ketakutan benar apabila melihat datuknya tersangkut pada hujung tanduk kerbau berkenaan. Tetapi kerbau berkenaan sekadar tergeleng-geleng kepala disebabkan tidak boleh mengangkat kepalanya. Terkial-kial kerbau berkenaan seolah-olah menanggung beban yang kuat tersangkut pada tanduk. Mendengus-dengus kerbau itu akibat hidungnya tertumus pada tanah. Sebaik saja diberitahu Mat Kanun pada ayahnya Malim Tekeh. Cepat-cepat dia mara ke tubir sawah. Bimbang juga Malim Tekeh sekiranya bapa mentuanya cedera di tanduk kerbau. Sudah tentu kerbau berkenaan semakin ganas setelah terhidu darah bapa mentuanya akibat ditusuk hujung tanduk. Tatkala Malim Tekeh jejak kaki di tubir sawah, memang birasnya Mak Asar sudah menyerbu terlebih dahulu. Mak Asar sudah bersiap sedia dengan parang yang terhunus mahu menetak kepala kerbau berkenaan biar jatuh tersungkur menyembam ke bumi. Beberapa orang jiran juga memberanikan hati mara ke tubir sawah dengan menggalas tombak dan lembing. Apabila mereka sampai di bawah pokok rambai, kerbau tersebut masih lagi tercegat tidak tergerak dengan kepalanya tertunduk. Pawang Lamit bergayut pada tanduk kerbau itu laksana harimau yang tercangkung menindih kepala kerbau berkenaan. Tersenyum Mak Asar setelah dapat mengagak tentu kerbau berkenaan tidak boleh bergerak apabila bapa mentuanya tercangkung sama berat dengan harimau panjang 7. Dia bagi tahu kat sini harimau panjang 7. 7 meter kot atau 7 kaki. Baik, kita teruskan. Lantas saja Malim Tekeh sembelih kerbau tersebut kerana bimbang akan mengamuk asal saja terlepas. Tidak perlu lagi ditumbangkan ke tanah semasa Malim Tekeh menyembelih disebabkan kerbau itu tidak bergerak apa-apa. Memang Mak Kanun melihat sendiri bagaimana arwah datuknya selamatkan dia tatkala kerbau menggila akibat naik minyak. Setelah balik ke kampung halaman, Mak Kanun sekadar diberitahu arwah datuknya tidak mengalami sakit apa-apa. Tatkala balik dari surau selepas solat maghrib bersama dengan Usin Pakau, tiba-tiba sahaja harimau panjang 7 melompat tinggi melempasi kepalanya. 3 kali harimau tersebut melangkahi kepalanya. Pawang Lamit sekadar melambai-lambai tangan sahaja. Balik sahaja ke rumah, tidak bercakap apa-apa, dia terus berbaring di tempat tidur. Apabila Usin Pakau memanggilnya untuk makan malam, kemudian sama-sama solat Isyak, dia mendapati datuknya tidak bergerak apa-apa. Setelah diberitahu neneknya, tidak bertangguh dia memanggil Malim Tekeh. Memang Pawang Lamit dengan Tok Segalah semasa dia masih lagi di Padang Panjang. Memang dia tinggal bersama dengan keluarga Tok Segalah semasa belajar pondok di Padang Panjang. Setelah keluarga Malim Tekeh di Lubuk Sakaping, temukan dia tatkala menghantarnya ke situ. Manakala Mak Kanun tahu mengenai keluarga di Padang Panjang kalau tidak berurusan dengan keluarga ayahnya terlebih dahulu. Oi, kuatnya motor ni. Malam-malam laju-laju nak gimana? Semua kerja nak ambil perhatian orang itu. Baik, kita teruskan. Lagipun ayahnya Malim Tekeh tidak ikut sama menghantar ke Lubuk Sakaping apabila dia disuruh belajar pondok sampai ke Padang. Sudah meninggal dunia sewaktu Malim Tekeh menjengah bapa mentuanya. Mengeluh panjang Malim Tekeh apabila diberitahu oleh Usin Pakau mengenai harimau panjang 7 melompati kepala bapa mentuanya.
tahu sangatlah dia bahawa bapa mentuanya sudah mendapat alamat mengenai ketentuannya setelah harimau panjang 7 itu menjelma melompati kepalanya 3 kali. Terkilan saya tak dapat menatap wajah arwah Datuk, ujar Mat Kanun apabila kenangkan datuknya meninggal dunia semasa dia jauh di rantau orang. Semuanya sudah ditentukan Allah, sahut ayahnya Malim Tekeh memujuk. Sebaik saja Mat Kanun balik jejak kaki ke kampung halaman. Mat Kanun tidak heran apa-apa tatkala diberitahu arwah datuknya dilintasi harimau panjang 7 dengan melompati kepalanya 3 kali. Apa sangat kejadian yang dilalui oleh arwah datuknya kalau bandingkan panjang. Sebab itu Mat Kanun tidak peduli dengan siapa pun dia menumpang, asal saja kemahuan ayahnya dapat dipenuhi supaya belajar pondok di Padang Panjang. Lama dia bertumpu di rumah bapa angkatnya, iaitu Tok Segalah. Memang Mat Kanun dengar juga bapa angkatnya sering ditemui bertunggang di belakang harimau. Asal saja dijemput orang mengubati sesiapa yang terkejang sakit, Tok Segalah akan datang menjengah dengan bertunggangkan di belakang harimau. Tetapi sekelip mata saja harimau berkenaan tidak akan kelihatan lagi sekiranya mereka yang melihatnya cepat menegur. Ketika ini, mereka sekadar melihat Tok Segalah seolah-olah melayang di udara, sama macam tengah menunggang di belakang kuda. Sewaktu Mat Kanun terkejang di asrama akibat mengidap sakit kepala, kawan-kawan yang sama belajar menjadi gelabah tidak menentu. Manalah mereka mampu pulihkan Mat Kanun dalam keadaan merengek-rengek menahan sakit kepala. Tatkala kawannya Akasah bersiap-siap mahu beritahu Tok Segalah, tiba-tiba saja melihat orang tua itu di luar bangunan. Tok Segalah seolah-olah tahu apabila Mat Kanun diganggu sakit kepala hingga ditonyoh-tonyoh ke bantal. Kalau setakat pening disebabkan cuaca panas, Akasah sudah pupuk dengan pisang kelat. Tetapi sakit kepala Mat Kanun semakin berdenyut kuat bagaikan dihentak dengan batu giling. Setelah diusap-usap oleh Tok Segalah, kepalanya itu barulah Mat Kanun dapat mengawal perasaan. Terasa lega kepalanya setelah diusap oleh Tok Segalah dengan membacakan. Ada ayat dia Baik. 7 kali diulangi Tok Segalah, sekaligus denyut sakit di kepala Mat Kanun beransur hilang. Sebelum dia turun dari asrama, Tok Segalah ingatkan pada Akasah menyuruh Mat Kanun menjengah ke rumahnya. Lama sangat Mat Kanun tidak jejak kaki ke rumahnya disebabkan habiskan masa di asrama sahaja. Setelah Tok Segalah turun segera, Akasah menjengah di jendela, tetapi orang tua itu tidak kelihatan di mana-mana. Tatkala Akasah bersama rakan-rakannya turun ke tanah, mereka melihat bekas tapak kaki harimau merata-rata di situ. Gementar juga mereka disebabkan tidak pernah mengalami kejadian demikian. Manalah mereka tahu mengenai harimau disebabkan tidak terserempak pun binatang berkenaan membolos masuk ke kawasan pondok. Tersenyum Tok Segalah apabila diberitahu oleh Mat Kanun kejadian di kawasan asrama semasa bapa angkatnya itu menjengah datang. Lantas saja Mat Kanun mendesak pasal bekas tapak kaki harimau yang ditemui merata-rata di halaman asrama itu. Masakan tapak kaki harimau, ujar Tok Segalah tersengih-sengih mengisar cengkeh di tapak tangan, mahu digulung dengan tembakau. Betul Pak, kawan-kawan saya bilang begitu. Mat Kanun sengaja mahu mendesak bapa angkatnya membukakan rahsia. Budak-budak tu boleh jadi ketakutan. Tok Segalah lantas mengisap rokok selepas tembakau siap digulung. Kerana takut, Tunggul pun disangkanya hantu. Katanya mendengus perlahan mengerling pada Mat Kanun. Dengan saya pun, bapa nak rahsia. Tersenyum Mat Kanun merapati bapa angkatnya. Tak ada apa yang bapa nak rahsiakan pada kamu, sahut Tok Segalah mencebik bibir. Tatkala dijemput orang ke Solok, sengaja Tok Segalah mempelawa Mat Kanun ikut sama. Memang Mat Kanun tidak mengelak, asal sahaja dipelawa bapa angkatnya ke mana-mana dalam masa dia balik menjengah ke rumah orang tua itu. Apabila diberitahu perjalanan ke Solok jauh melalui tanah sawah hingga ke Singkarak, serba salah juga Mat Kanun sekiranya berjalan kaki ke sana. 7 langkah selepas meninggalkan halaman rumah, terkejut Mat Kanun apabila melihat seekor harimau belang tercegat melingas-lingas mata. Sebaik saja Tok Segalah menghampirinya, terus saja harimau berkenaan mencangkung. Segera Tok Segalah menarik tangan Mat Kanun naik bertunggang di belakang harimau.
3 kali sahaja Mak Kanun sedar harimau tersebut jejak kaki ke tanah apabila menghambur tinggi ke udara. Tiba-tiba saja mereka sampai di tengah halaman rumah Pak Guntur yang menjemput Tok Segala. Lantas saja Pak Guntur mengajak masuk ke rumah dengan tidak pedulikan bagaimana Tok Segala jejakkan kaki ke rumahnya. Alhamdulillah, engkau sampai juga ke rumah Ambo. Maksudnya kat sini, engkau sampai jugalah ke rumah aku ya. Ujar Pak Guntur terus ke tengah rumah tunjukkan ayahnya yang terkejang sakit sejak berminggu-minggu. Pak Guntur juga ada pengalaman, kenapa nak tunggu Ambo juga? Gerutu Tok Segala merendahkan diri. Angku yang lebih tahu pasal ayah Ambo ni. Sahut Pak Guntur mengakui akan memang ayahnya sudah lama berkawan dengan Tok Segala tatkala mereka sama-sama merantau sampai ke Jambi. Tak ada yang lebih maha mengetahui selain daripada Allah. Tutur Tok Segala perlahan terus mengusap-usap dada kawannya yang terkejang. Terkebil-kebil mata Mak Kanun melihat keadaan lelaki tua yang terkejang itu. Terlalulah kurus akibat menanggung penderitaan lama yang terkejang sakit. Tenaganya terlalu lemah sehingga kan tidak boleh bergerak langsung. Hanya matanya saja berkedip merenung tajam ke muka Tok Segala. Menggeleng-geleng lama, Tok Segala menatap muka kawannya itu. Kemudian dia berpaling pada Mak Kanun, menyuruhnya membacakan Yasin secara berterusan. Tatkala Mak Kanun membacakan Yasin, suasana di luar rumah tiba-tiba saja diserbu ribut kencang hingga memukul dahan-dahan pokok. Sekali-sekala mereka terdengar bunyi dahan sekah disebabkan ribut terlalu kencang menyerbu. Selesai sahaja Mak Kanun bacakan Yasin, perlahan-lahan nafas ayah Pak Guntur menjadi semakin lemah. Beberapa kali dia terbatuk hingga hidungnya meleleh air hitam pekat laksana perlimbahan. Sekaligus pula bau busuk meruap-ruap sampai meloyakan tekak. Sabarlah Guntur, bisik Tok Segala apabila Pak Guntur terharu dengan keadaan yang ditanggung ayahnya ketika itu. InsyaAllah, saya tetap bersabar angku. Sahut Pak Guntur menahan perasaan yang amat menusuk hatinya. Sebaik saja ribut reda, ayah Pak Guntur terkaku dengan matanya terbelalak. Tetapi hujan tidak turun mencurah sekalipun ribut kencang menyerbu ke dalam kampung berkenaan. Memang menghairankan Mak Kanun sendiri apabila kenangkan hujan tidak turun setitik pun setelah ribut kencang melanda di tengah kampung. Harap angku tidak baliklah malam ni ya. Lantas Pak Guntur memujuk setelah ayahnya meninggal dunia. Perlahan-lahan dia bacakan 3 kali Al-Fatihah mengusap pelupuk mata mayat sampai terpejam rapat. Tak apalah Guntur, kamu sendiri tahu apa nak buat. Ujar Tok Segala terpaksa juga tinggalkan rumah berkenaan. Kalau ada kesempatan, besok angku datanglah lagi. Pak Guntur memahami jarak kampung mereka bukanlah dekat kalau harapkan Tok Segala datang menjengah. InsyaAllah, tapi jangan kamu harapkan sangat aku ni. Tok Segala terus mengajak Mak Kanun balik saja ke Padang Panjang. Selepas 7 langkah meninggalkan halaman rumah, memang Mak Kanun melihat harimau belang tercangkung menunggu mereka. Sebaik saja Tok Segala bertunggang di belakangnya bersama dengan Mak Kanun. Tidak bertangguh, harimau berkenaan melompat tinggi ke udara. 3 kali harimau itu cecah kaki ke bumi. Sekaligus mereka tercegat di tengah halaman rumah Tok Segala. Tidak sepatah pun Mak Kanun tanyakan pada Tok Segala apabila kenang kecut perutnya tatkala bertunggang di belakang harimau. Berderau terasa darah di dada apabila harimau berkenaan menghambur tinggi ke udara seolah-olah cecah ke awan. Semasa melompat cecah kaki ke tanah, terasa sayup menjunam menyebabkan semakin gemetar perasaan Mak Kanun. Berbulan-bulan selepas kematian ayah Pak Guntur, beristighfar berulang kali. Maaf, dia tak ada koma sini. Saya ulang balik. Berbulan-bulan selepas kematian ayah Pak Guntur, beristighfar berulang kali Mak Kanun apabila diberitahu oleh Tok Segala mengenai mayat ayah Pak Guntur menjadi hitam laksana puntung terbakar. Perlahan-lahan Tok Segala mengesat pelupuk mata sebaik saja diberitahu mayat kawannya bertukar hitam bagaikan arang puntung kayu yang terbakar itu. Pagi lagi sewaktu jiran-jiran datang menziarah, mereka terkejut apabila melihat bekas tapak kaki gajah merata di tengah halaman. Bagaimana pula gajah liar boleh meranduk masuk ke tengah kampung hingga tidak disedari sesiapa. Memang mereka tidak pernah pun melihat gajah berkeliaran di mana-mana.
Tetapi Pak Guntur tidak bimbang apa-apa dengan bekas tapak gajah yang merata di tengah halaman. Cam sangatlah dia. Pak Guntur asal sahaja bekas tapak kaki gajah merata di tengah halaman itu sekadar 3 sahaja yang timbul di permukaan. Memang arwah ayahnya beritahu mengenai gajah tempang itu akan menjelma. Macam mana pun, ayahnya tidak mahu menjelaskan kepadanya fasal gajah tempang berkenaan setiap kali bekas tapak kakinya merata. Memang, saya tak tahu fasal gajah tempang tu angku, ujar Pak Guntur tatkala dia jejak kaki ke rumah Tok Segalah. Tersenyum Tok Segalah apabila dia ungkit mengenai gajah tempang yang menjelma hingga bekas tapak kakinya merata di tengah halaman tatkala kawannya menghembuskan nafas terakhir. Macam mana dia mahu terangkan kalau jelmaan harimau juga tersergam di depannya setelah 7 langkah tinggalkan halaman rumah. Tetapi kawannya amalkan jelmaan gajah tempang itu tidak sama dengan jelmaan harimau yang sering mengiringi dia ke mana sahaja. Tok Segalah tidak tahu apa-apa setelah kawannya hilang berbulan-bulan semasa di Jambi disebabkan bertapa di puncak gunung. Tidak pernah pula Tok Segalah ikut sama bertapa semata-mata mahu menjadi gagah seperti kawannya hingga sanggup memikul beban berguni-guni padi. Pak Guntur juga mengakui ayahnya mampu memikul lori trailer yang jatuh ke gaung dibawa naik semula ke tebing. Siapa pun tidak terfikir bagaimana lori trailer yang menjunang ke gaung boleh dipikul naik ke tebing jalan. Tatkala lori trailer jatuh ke gaung, pemandunya tidak boleh harapkan kren datang membantu disebabkan jauh di lereng gunung. Sebab itu ayahnya sanggup pikul lori trailer berkenaan kerana dia sama-sama bertanggungjawab dengan pemandu. Tentu dia juga akan dipersalahkan menyebabkan lori berkenaan menjunam ke dalam gaung. Dia desak pemandu lori trailer berkenaan rahsiakan daripada sesiapa pun fasal dia memikul lori trailer berkenaan. Tatkala kematiannya, memang kawan yang memandu lori trailer itu datang menjengah sama. Dia beritahu Pak Guntur mengenai ayahnya memikul lori trailer tatkala mereka sama-sama bekerja dengan syarikat berkenaan. Tenaganya memang luar biasa angku, tutur Pak Guntur apabila kenang pemandu lori trailer itu beritahu mengenai kegagahan arwah ayahnya. Ayah kamu tu memilih amalan demikian, sahut Tok Segalah mengangguk perlahan. Tapi itu bukan tenaga ayah, ujar Pak Guntur mencebik bibir dalam keluhan yang pendek. Dia tidak bangga apa-apa kalau diungkit mengenai kegagahan ayahnya boleh memikul lori trailer yang menjunam ke dalam gaung. Memanglah bukan tenaga ayah kamu, ulangi Tok Segalah menahan sebab dada disebabkan terharu dengan kematian kawannya. Tentunya tenaga syaitan. Lantas saja Pak Guntur mengisar duduk seolah-olah kecewa dengan amalan ayahnya selama ini. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Segera Tok Segalah ingatkan Pak Guntur supaya tidak ungkit lagi perkara arwah ayahnya yang sudah berlalu. Memang Pak Guntur tidak dapat menahan perasaan terharu apabila kenang ayahnya berminggu-minggu terkejang. Tubuh ayahnya semakin kurus sekalipun selera makannya tidak berubah apa-apa. Asal sahaja dihidangkan nasi, ayahnya tetap menjamah hingga berulang kali tambah. Sebab itu, dia datang ke Padang Panjang mencari Tok Segalah. Tentu orang tua itu boleh membantu disebabkan Tok Segalah sama-sama menatap di Jambi sewaktu mereka merantau ke sana. Beberapa kali juga ayahnya sebut nama Tok Segalah tatkala dia terkejang tidak boleh bergerak apa-apa. Bukan mudah Tok Segalah mahu jejak kaki ke Solok, berpuluh-puluh kilometer jaraknya. Tetapi Pak Guntur tidak bimbang apa-apa sekiranya Tok Segalah mahu datang menjengah. Bila-bila sahaja orang tua itu akan terjonggol dan cepat saja dia mengambil keputusan untuk balik segera. Setelah Tok Segalah balik bersama dengan Mat Kanun, memang Pak Guntur tidak harapkan sesiapa lagi membantunya untuk bujurkan mayat. Seisi kampung tahu mengenai kemahiran Pak Guntur uruskan pengkebumian jenazah. Dia satu-satunya diharapkan uruskan jenazah apabila berlaku kematian di dalam kampung. Dari mandikan mayat, kafankan dengan kain putih, disembayangkan hingga diusung ke kubur. Pak Guntur sentiasa ikut sama kendalikan urusan. Tatkala mayat disorong ke liang lahat, segera Tohat yang berada di bawah menggamitnya. Terkejut juga Pak Guntur digamit oleh anak lelakinya itu. Mari ayah turun, tentu ayah lebih faham, ujar Tohat mendesak ayahnya turun ke lubang kubur. Sewaktu Pak Guntur membuka bahagian muka jenazah,
biar mukanya tercium ke tanah. Berdebar hatinya apabila melihat kepala mayatnya. Maafkan saya, berdebar hatinya apabila melihat kepala mayat ayahnya rentung seolah-olah terbakar hangus. Cepat-cepat dia meraba bahagian dada. Semuanya keras laksana puntung kayu yang menjadi arang. Astagfirullahalazim. Berulang kali Pak Guntur menutur perlahan lantas menatap muka Tok Segalah dengan linangan air mata. Terharu benar hatinya asal saja kenangkan mayat ayahnya yang disorong ke dalam dia lahat menjadi seperti puntung kayu terbakar yang hangus. Biarkanlah urusan Allah begitu. Segera Tok Segalah memujuk disebabkan Pak Guntur tidak dapat menahan keharuan yang menusuk perasaannya. Memang Mat Kanun terconggok sama tatkala Pak Guntur beritahu kejadian tersebut kepada Tok Segalah. Tidak lama selepas kejadian menimpa ayah Pak Guntur, itulah dia menerima surat dari ayahnya beritahu mengenai kematian arwah datuknya iaitu Pak Wang Lamid. Jauh dilipatan hatinya, Mat Kanun bersyukur disebabkan tidak akan ada kejadian ganjil yang berlaku semasa arwah datuknya mengembuskan nafas yang sama seperti dialami oleh ayah Pak Guntur. Saya mengangguk kepala perlahan apabila Mat Kanun menceritakan pengalamannya semasa belajar pondok di Padang Panjang itu.